Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tol zaman Najib pun naik, jangan telandak ya ke laut. Oleh Layana Marzuki. Saya terbaca ada hantaran di media sosial memandirkan rakyat, yang mana kebanyakannya Melayu, kata Liana. Katanya, tol tidak pernah naik masa zaman pentadbiran Najib Razak. Itu ditulis di dalam apa yang dibaca oleh Liana. Kata Liana, saya terus memasukkan fakta itu ke dalam chat GPT. Dan ini chat GPT beri. Soalan saya, katanya, adakah berlaku kenaikan kadar tol Lebuh Raya semasa pentadbiran Najib Razak? Jika ya, di mana, bila dan berapa banyak? Ya, semasa pentadbiran Najib Razak, berlaku kenaikan kadar tol Lebuh Raya. Sejak 15 Oktober 2015, kadar tol untuk Lebuh Raya yang dikendalikan oleh 11 syarikat konsesi dinaikkan dengan jumlah antara 20 sen kepada 3 ringgit. Lebuh Raya ini termasuklah Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Lebuh Raya Maju, Lebuh Raya Penyurayan Kajang, Lebuh Raya Duta Ulu Kelang, Terowong Smart, Lebuh Raya KL Kuala Lumpur, Sungai Besi Lebuh Raya, Lebuh Raya Pantai Baru, Lebuh Raya Kajang, Seremban, Lebuh Raya Damansara Puchong, dan Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat Sistem Sprint. Di samping itu, pada tahun 2011, kadar tol untuk Lebuh Raya di bawah Lebuh Raya Plus telah disusun semula dengan peningkatan kadar tol sebanyak 5% setiap 3 tahun. Penstrukturan semula ini juga memanjangkan tempo konsesi untuk Lebuh Raya ini sehingga tahun 2038. Pelarasan kadar tol ini adalah sebahagian daripada perjanjian konsesi yang ditandatangani pada 1990-an yang menetapkan kenaikan kadar tol berkala. Perdana Menteri Najib Razak menekankan bahawa jika kadar tol tidak dinaikkan mengikut perjanjian ini, kerajaan akan bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada pemegang konsesi Lebuh Raya dan memberi kesan kepada dana yang tersedia untuk perbelanjaan awam yang lain. Nampak sangat dakyah-dakyah ke laut yang suka hati main sebut, kata Liana. Sudahlah memperbodohkan kaum saya, kata Liana, dengan fakta menipu dan separuh masak. Kami bukan semuanya benak, main telan saja apa yang kamu cakap, kata Liana lagi. Sekarang ini saudara-saudara, maci-maci, paci-paci, nenek-nenek, atuk-atuk, abang-abang, adik-adik sekalian, semua maklumat di hujung jari. Janganlah menjadi orang yang seperti bodoh lagi. Kalau dapat maklumat, tekan saja di hujung jari Anda telefon itu. Cari chat GPT ataupun cari saja Google. Type sajalah apa yang Anda nak tanya, semuanya akan keluar kebenaran di sana. Bukannya terus telan sebiji-sebiji saja, fitnah dan sebagainya. Takut-takut nanti Anda menjadi sebahagian daripada dosa fitnah itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Belum dapat apa-apa keputusan tentang tahanan rumah Najib dan belum sempat dapat menikmati tahanan rumah. Ini pula pendedahan saksi di mahkamah yang mengejutkan kita. Pernah menonton satu filem. Saya pernah menonton satu filem yang mana seorang wanita itu dibuang oleh lelakinya atau suaminya begitu saja dengan diberikan cek kosong. Kata lelaki itu, nah, cek kosong ini, aku ceraikan kamu, jangan ganggu aku lagi. Anda ambillah cek kosong ini, tulis berapa Anda mahu, kata lelaki itu, dan menandatangani cek kosong tersebut. Wanita yang dibuang itu tidak berpikir panjang, sudah rasa teraniaya, menulis jumlah yang tak pernah difikirkan oleh lelaki itu di cek tersebut.
dia membalas dendam. Dia menulis berapa? 10 bilion ringgit. Akhirnya apa jadi dengan lelaki itu? Beliau jatuh muflis dan terpaksa merempat. Itu dalam sebuah film movie. Tapi dalam kes SRC, rupa-rupanya berlaku kes yang hampir sama apabila bekas pengarah SRC menandatangani cek kosong. Wow, bagaimana seorang pengarah itu boleh tanda tangan cek kosong dan siapa yang mengarahkannya? Tanda tangan cek kosong itu lain cerita. Tapi yang kita nak tahu ialah siapa sebenarnya yang menerima cek kosong itu dan berapa jumlah yang dia tulis pun kita nak tahu. Dipetik dari Malaysia Kini. Bekas pengarah SRC Internasional Sdn Berhad, Datuk Suboh Mat Yassin, memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa beliau menandatangani 4 keping cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Ini betul-betul mengejutkan kita. Bayangkan pengarah SRC Internasional, Syarikat Negara, Syarikat 1MDB memberikan cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Cek kosong itu diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Bayangkan, cek kosong, tulislah berapa yang kamu mahu. Itu lebih kurang begitu ceritanya lah. Datuk Suboh Mat Yassin, 74 tahun berkata, beliau menandatangani cek kosong tersebut selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO SRC Nik Faisal Arif Kamil memaklumkan kepadanya bahawa itu adalah arahan daripada pihak atas iaitu Datuk Seri Najib Razak. Yang ini betul-betul mengejutkan. Bayangkan cek kosong itu ditandatangani selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif memaklumkan kepadanya atas arahan daripada Najib. Aduh, ini betul-betul pendedahan yang mengejutkan kita lah kan. Rupa-rupanya bukan dalam filem, dalam drama saja wujud cek kosong, tetapi di Malaysia juga ada. Apabila saya menandatangani cek tersebut, kata beliau, tiada penerima dan nilai cek tersebut tidak diisi. Saya tidak tahu ia sepatutnya untuk defendant UMNO dan UMNO Selangor. Cek yang diberikan kepada saya untuk ditandatangani adalah kosong dan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Nik Faisal sendiri. Selepas saya menandatangani cek tersebut, Nik Faisal mengambilnya dan saya tidak pernah melihatnya lagi, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksinya pada perbicaraan saman SRC dan 2 anak syarikatnya, Gandingan Menteri Sdn Berhad dan Jendela Pinggiran Sdn Berhad terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Apabila Peguam Razlan Hadri Zulkifli yang mewakili SRC merujuk kepada dokumen berkaitan 4 cek tersebut, Suboh sebagai saksi kedua SRC mengesahkan cek-cek itu dikeluarkan oleh Jendela Pinggiran kepada UMNO berjumlah 16 juta ringgit dan kepada UMNO Selangor sebanyak 3,5 juta. Wow, ini jumlah yang luar biasa. Apabila ditanya oleh Razlan Hadri siapa yang menandatangani cek-cek tersebut, saksi menjawab Nik Faisal dan saya. Suboh seterusnya berkata beliau mempercayai Nik Faisal kerana beliau adalah CEO dan mewakili dirinya sebagai individu yang sangat rapat dengan Najib. Justru beliau tidak mempunyai sebab untuk meragui Nik Faisal. Malah, seluruh lembaga pengarah menerima apa sahaja apabila Nik Faisal memaklumkan kepada kami bahawa arahan tertentu itu datang daripada Datuk Seri Najib. Dalam situasi itu, kami bertindak mengikut apa yang diarahkan. Ini berlaku sepanjang tempoh saya berkhidmat di SRC. Gandingan Menteri Sdn Berhad dan Jendela Pinggiran Sdn Berhad, katanya. Suboh juga merupakan pengarah untuk Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran pada masa tersebut. Suboh seterusnya berkata,
Sebarang komunikasi atau arahan daripada Najib kepada lembaga pengarah akan disampaikan melalui Nik Faisal dan Nik Faisal hanya akan mendekatinya jika beliau memerlukannya untuk menandatangani sebarang dokumen. Pertanyaan saya sering diketepikan dalam kenyataan yang mencadangkan bahawa transaksi asas mesti dilakukan atas kehendak Datuk Seri Najib. Contohnya, bos naklah atau diminta pihak atasan. Kebanyakan masa, dokumen yang perlu saya tandatangani sudah pun ditandatangani oleh Nik Faisal. Saya hanya dikehendaki untuk menandatangani balas mengikut permintaannya, kata beliau. Dalam saman terhadap UMNO, Planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan RM3.5 juta terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mozahunuddin Shah Raja Mozan bersambung lagi esok. Apa komen anda pula untuk isu kali ini? Pendedahan yang luar biasa, pendedahan yang mengejutkan kita semua. Bayangkanlah arahan-arahan daripada orang atasan itu mengejutkan kita semua. Sehinggalah kepada menandatangani cek kosong. Dan cek kosong itu pula menurut saksi diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Dan jumlahnya pula adalah luar biasa, yaitu didakwa berjumlah 16 juta ringgit untuk UMNO dan untuk UMNO Selangor sebanyak 3,5 juta ringgit. Oh, ini memang sangat-sangat banyak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.